Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa pada hari ini untuk mempelajari Bahasa Melayu Tahun 5. Tajuknya Komuniti Samudra. Dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat mengedit dan memurnikan teks berdasarkan kemahiran iaitu kemahiran menulis. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita baca buku teks Bahasa Melayu Tahun 5. Tajuknya Komuniti Samudra. Sewaktu kamu membaca petikan teks ini, ada beberapa kesilapan, khususnya ejaan. Jadi cikgu nak kamu fokuskan kepada kesalahan tersebut. Nanti kita akan bincang sama-sama yang manakah sepatutnya dibetulkan. Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Sahabatku Sang Penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata Sang Pari. Lihatlah kaki dan leher aku ini, ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan. Namun begitu, semuanya tidak berhasil, kata Sang Penyu. Sedih Sang Penyu. Jadi pada hari ini, cikgu terus bincang perenggan demi perenggan. Berdasarkan perenggan yang pertama tadi, kita tengok di sini, apa kesilapannya. Cikgu fokuskan kepada kesilapan saja. Sebab kita dah baca petikan tadi. Yang pertama, yang warna merah tu adalah kesilapan. Warna hijau tu cikgu betulkan. Contoh yang pertama, pertolongan. Sepatutnya pertolongan. P-E-R-T-O-L-O-N-G-A-N. Pertolongan. Yang kedua, aku. Kenapa aku ni kena huruf besar? Sebab A, permulaan ayat, permulaan perkataan. Jadi A tu mesti huruf besar. Yang ketiga, Sang Pari. Sang Pari nama haiwan. Kita dah belajar kata nama khas, nama orang, nama manusia, nama binatang. Jadi Sang Pari ni S dengan P tu kena huruf besar. Sang Pari. Nombor 4, jaring. E tu tukar dengan I, jaring. Yang kelima, berenang. Sepatutnya berenang. B-E ya. Yang lain semua sama je. Itu untuk perenggan pertama dan perenggan yang kedua. Kita teruskan membaca sambil mencari kesilapan yang terdapat dalam petikan ini. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata Sang Pari. Sang Pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring disangkut pada kaki dan leher Sang Penyu. Walaupun Sang Pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada Sang Penyu. Minta maaflah Sang Penyu, aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya terlalu kuat, kata Sang Pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku hari ini, rintih Sang Penyu. Berdasarkan petikan tersebut, kesilapannya yang ini adalah kesilapan imbahan. Kasihan pula aku terlihat, bukan terlihat, melihat kamu. Yang kedua, kesilapan di sini, disangkut. Menanggalkan jaring yang disangkut. Bukan disangkut, tersangkut. Tak sengaja dia berenang, tersangkut. Berikutnya, menggunakan. Yang ditambahkan double G, 2G. Menggunakan. Berikutnya, memotong. Bukan memotong, buang N. Memotong. M-E-M-O-T-O-N-G. Memotong jaring itu. Seterusnya, talinya berlalu. Bukannya talinya berlalu. Talinya terlalu kuat. Seterusnya, Sang Pari kemudiannya menjemput Sang Penyu berjumpa dengan Sang Todak. Sang Pari menyatakan bahawa Sang Todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu Sang Penyu itu. Setelah berjumpa dengan Sang Todak, Sang Penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, Sang Todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher Sang Penyu. Setelah berjaya, Sang Penyu mengucapkan tahniah kepada Sang Todak. Mereka saling membantu walaupun sama-sama haiwan. Apa kesalahan seterusnya? Kesalahan seterusnya penggunaan perkataan yang sesuai. Sang Pari kemudiannya menjemput Sang Penyu. Bukan menjemput, mengajak. Berikutnya, ramuan. Mempunyai ramuan. Bukan ramuan. Ramuan ni dalam masakan. Mempunyai alatan yang cukup. Sang Todak, siapa tak kenal? Yang tajam tu. Berikutnya, menanyakan. Sang Penyu menanyakan masalah. Bukan Sang Penyu menanyakan masalah. Sang Penyu tu dia bermasalah. Sang Penyu menceritakan masalah. Dan Sang Penyu mengucapkan tahniah. Bukan tahniah.
Tahniah ni atas kemenangan seseorang, kita ucapkan, orang tolong kita mengucapkan terima kasih. Kita teruskan membaca. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar RAS, singkatannya, gotong royong disertai oleh ahli. Di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai, warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Kini, masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Kalau kamu baca tadi, macam ayatnya terbalik. Yang ini pula kita fokus pada kesalahan ayat. Susunan ayat, struktur ayat ni. Yang pertama, apabila menghampiri pantai sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Sepatutnya ayatnya berbunyi begini. Apabila menghampiri pantai, mereka melihat anggota masyarakat sedang mengadakan gotong royong membersihkan kawasan tersebut. Kesalahan lagi dalam ayat. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar RAS bergotong royong disertai oleh ahli. Sepatutnya apa? Di kawasan darat, aktiviti gotong royong disertai oleh ahli rakan alam sekitar RAS. Dan kesalahan ayat ketiga. Di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai. Warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Sepatutnya, di dalam air pula, warga samudera bersama-sama menolak sampah ke kawasan pantai agar senang dipungut oleh ahli RAS. Seterusnya, kita baca petikan. Mengapakah kamu tersenyum sendirian, sang penyu? Tanya sang pari. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Mereka menonton plastik sama seperti makanan kami, iaitu ubur-ubur. Soal sang penyu. Kawasan pantai telah bersih dan samudera. Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Di samudera pula, tiada lagi pencemaran. Warga dapat berenang dengan bebasnya samudera. Warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Mereka hidup dalam keceriaan. Kali ini ada kesalahan perkataan, ejaan dan juga struktur ayat. Kita tengok yang pertama, menonton. Mereka menonton plastik, bukan menonton, melihat, menonton televisyen. Yang kedua, ubur-ubur. Ejaannya apa? U-B-U-R, ubur-ubur sepatutnya. Soal sang penyu, bukan soal, jawab sang penyu. Kawasan, sepatutnya apa? Selepas titik, permulaan perkataan, ingat, mesti huruf K. Kawasan tu huruf besar K. Berikutnya, indah. Bukan I, sepatutnya indah. I, indah. Ramai pelanggan, bukan pelanggan. Pelanggan di restoran dan sebagainya. Sepatutnya ramai pelancong mula datang. Dan beriadah, bukan I, beriadah. B-E-R-I-A-D-A-H, beriadah. Pencemaran, sepatutnya P-E-N-C-E-M-A-R-A-N. Pen, huruf G tidak ada. Yang ini pula kesalahan ayatnya, struktur ayat. Warga dapat berenang dengan bebasnya samudera. Sepatutnya apa? Masyarakat samudera dapat berenang dengan bebasnya. Membiak, bukan M. M-E-M-B-I-A-K, membiak. Hidup, H-I-D-U-P, hidup. Itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye-bye.